Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى أرواح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وإلى أرواح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وإلى سائر أئمة العشائرة والماتريدية شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت ولا الضالين Alhamdulillah, kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir dan menyambung pengajian kitab Ringkasan Sifat 20. Hari ini kita akan masuk satu tajuk, iaitu sifat kalam. Sifat yang terakhir untuk sifat ma'ani. Dan sifat inilah yang panjang perbahasannya, sehingga ilmu sifat 20 ini disebut dengan ilmu kalam. Pada muka surat 68. Ilmu kalam maksud ilmu yang membicarakan tentang apa? Kalam maksudnya perbicaraan tentang. Sebab itu dalam kitab Arab dia disebut begini, kalau nak cerita tentang sifat wujud, al-kalam anil wujud. Dia sebut gitu. Kalau qidam, al-kalam anil qidam. Al-kalam tu dia sebut. Kalau mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, al-kalam an mukhalafatuhu lil hawadith. Kalau basar, al-kalam anil basar. Begitu. Kalam tu dulu diletak di depan. Kalam itu maksudnya perbicaraan, bukan tentang sifat kalam. Selalu sangat, sehingga masyhur ilmu ini disebut ilmu kalam. Itu satu. Yang kedua, al-kalam maksudnya perbincangan yang panjang, perbincangan yang mendalam. Dalam sifat-sifat 20 yang kita belajar secara tafsili, inilah yang paling dalam, paling banyak, panjang perbicaraannya, sehingga menimbulkan ataupun melibatkan firqah-firqah, termasuklah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah
Sebab panjang perbicaraannya sehingga melibatkan kumpulan ini, kumpulan itu. Jadi sifat inilah yang kadang-kadang orang tergelincir daripada maksud ataupun hakikat yang sebenar. Sekaligus sifat kalam ini sifat yang agak payah, agak perlukan penelitian untuk memahaminya. Karena itu nanti saya akan bawa satu perbincangan agak mendalam. Saya nak bagi tahu awal dahulu, siapa yang baru masuk kelas kami ini ataupun baru-baru sangat, kalau tak faham tak mengapa, cuba-cuba faham. Kalau yang dah mengaji lama pun tak faham juga, ambillah satu kefahaman betapa mendalamnya ilmu ulama dulu. Itu pesan guru kita Syekh Ahmad Ridauddin. Usahakan faham. Siapa yang keluar daripada dewan kita ni pukul 10 dan dia dapat gambaran dalam fikirannya tentang perbincangan kita ni, itu tanda yang baik. Sebab dia memahami sesuatu yang agak sulit tapi difahami. Depan ini. Depan, kalau dia boleh faham lagi sebelum keluar, itu Masya Allah. Buka je pintu, tu hilang, itu Masya Allah juga. Sebab ini memang special. Maksud saya sifat 20 special, perbicaraan tentang kalam pun special juga. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman kita semuanya. Allahumma amin. InsyaAllah manjadda wajada. Siapa yang bersungguh dia dapat. Tapi yang ini faham elok-elok. Kalau tak faham tak mengapa. Yang depan ni tak apa, yang di belakang-belakang ni saya akan bawa satu perbincangan yang jarang saya bawa di tempat umum macam ni. Sebab untuk asatizah saya bawa. Untuk asatizah saya bawa. Untuk orang awam selalunya saya tak bawa perbincangan tentang kalam apa yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, dan Nabi Musa ketika bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Saina dengan suara macam saya nikah ataupun lain. Itu perbincangan ini untuk asatidah sebenarnya, untuk yang dah ada basic. Tapi saya bersangka baik dengan semua, sebab kita ini sebenarnya bukan belajar lagi ni, kita mengulang kaji. Rasanya dah 3 kali ulang kaji kita ni. Itu yang saya bawa juga, selalunya saya tak bawa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalam. Dia bukan qalam. Kalau qalam tu pen. Pen yang digunakan menulis tu qalam. Kalau kalam itu berkata ataupun sifat. Kalau qalam tu bukan sifat, tu pen yang dekat ajar tulis tu lah. Tu sifatun, suatu sifat. Memang sekarang kita belajar sifat 20. Wujudiyatun, yang wujudi, yang ada dan sungguh, atau ada lagi sungguh. Ni dah faham dah ni. Bermakna ini bukan amrun i'tibari dan bukan hal. Ya. Qa'imatun bidzatihi ta'ala, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Berdiri ni bukan maksud berdiri bertenggek, tak. Yang ada pada zat Allah. Macam ini, apa orang panggil ni ya? Bungkus, apa panggil ni? Bungkus ialah hitam itu berdiri pada bungkus ini. Putih ini berdiri pada marker ini. Mudah ya. Apa lagi? Biru ini berdiri pada whiteboard marker ini. Itu maksudnya berdiri, bukan dia bertenggek. Tenang. Munazzahun anit taqaddumi, yang maha suci daripada terdahulu. Tak ada dulu, tak ada kemudian. Sifat tu, kita belajar sifatnya. Apa maksud sifat? Satu sifat yang ada pada Allah. Tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Wat ta'akhuri, taqaddum terdahulu, tidak ada terdahulu. Wat taqaddumi,
tidak ada terkemudian. Apa, abak, semua. Ada. A dulu. Apa tu dulu kan? Apa, abak, semua. Apa tu dulu. Abak. Nombor 2. Semua. Nombor 3. Apa tu dulu daripada abak. Dan apa dan abak dulu daripada semua. Apa, abak, semua. Sihatkah? Tu apa tu dulu. Abak kemudian. Dia kemudian gitu. Kalam Allah tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Kesalahan lahan. Lahan ni dalam bercakap. Contoh, I went to school tomorrow. Kan tak kena tu. Sepatutnya yesterday. I will be going to school tomorrow. Boleh lagi. Ataupun I will go to school tomorrow. Boleh lagi. Itu maksudnya lahan. Tadi lahan. Allah tidak ada lahan. Tidak ada i'rab. Ini melibatkan bahasa Arab ya. Ra'aitu Abang Haji jalisan. Ra'aitu Abang Haji jalisan. Aku melihat Abang Haji sedang duduk. Boleh dalam dua keadaan. Sama ada saya yang duduk. Saya lihat Abang Haji, saya yang duduk. Ataupun saya lihat Abang Haji yang duduk. Sama juga aku melihat buaya meniarap. Siapa yang meniarap tu? Aku melihat, kita guna senang, Abang Haji lah. Tak payahlah saya. Abang Haji melihat buaya meniarap. Siapa yang meniarap? Abang Haji. Dalam hal ni dia lebih jelas pada siapa? Buaya. Tapi boleh tak Abang Haji? Boleh sebab crowd sangat, tak boleh berdiri, dia meniarap. Melihat buaya. Maksudnya ra'aitu. Itu apa? Aku telah melihat. Aku tu fa'il. Ra'a itu fi'il. Buaya maf'ul. Kan kita mengaji fi'il, fa'il, maf'ul. Ini namanya i'rab. Contohnya akaltu ataupun akala Abang Haji mauzan. Abang Haji makan pisang. Siapa yang kena makan? Jangan Abang Haji pula. Akala fi'il, Abang Haji fa'il yang membuat, mauzan maf'ulun ataupun yang kena buat. Bila kita i'rab nanti jadi begitu. Akala Muhammadun mauzan. Muhammadun itu marfu' sebab dia fa'il wa alamatu raf'ihi adh-dhammatu dhahira ala akhirih. Dia ada baris-baris tu, kenapa atas bawah tu maksudnya i'rab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbi al-alamin. Itu bukan sebarang tu. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa hu. Jangan la Cuba sama-sama sekali supaya kita terbiasa. Berhenti dekat hu, jangan dekat illa. Sama-sama. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa hu. Di situ. Al-hayyal qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Al-hayyu pun boleh juga. Ingat ya. Kalau al-hayya tu kenapa? Na'at. Tulis je na'at. Tulis dulu. Na'at. N-A'-A-T. Na'at. Ataupun sifat. Kalau orang tanya, kenapa kamu baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayya al-qayyuma. Dijawab na'at. N-A'-A-T. Sudah? Atau sifat. Tulis dulu supaya tuan-tuan
ada benda yang dalam dada kita, faham kita. Sudah? Kalau dibaca Al-Hayyu Al-Qayyumu, itu istinaf. I-S-T-I-N-A-A-F. Istinaf. Dalam kurungan ayat baru. Dalam kurungan ayat baru. Dia ada slide saya buat kat sini, tapi kita dah masuk bab kalam ni, dia kena buat tumpuan. Jadi saya tak ke situ banyak ya. Jadi astaghfirullahalazim, ma, azim itu ma, alladzi la ilaha illahu, isim mausul, al-hayya al-qayyuma. Dia kalau dibuang alladzi la ilaha illahu, dia jadi begini, astaghfirullahalazim al-hayya al-qayyuma. Tapi tadi diselang dengan ayat astaghfirullahalazim, diselang dengan ayat alladzi la ilaha illahu. Kalau tak adalah alladzi la ilaha illahu, dia akan jadi astaghfirullahalazim al-hayyal qayyuma. Itu jadi sifat. Maka dia terpotong dengan terputus dengan alladzi la ilaha illahu. Maka naat ini naat yang kedua, sifat mengikut al-azima, tetapi dia terpotong sehingga disebut naat maqtu'. Siapa yang faham, fahamlah. Siapa yang tak faham, tak apa. Jadi al-azima, al-hayyu, al-hayya, al-qayyuma, naat sifat yang pertama, al-hayya sifat yang kedua, ataupun naat yang kedua, al-qayyuma yang ketiga. Tapi terpotong dengan alladzi la ilaha illahu. Hafal naat saja ya. Baik, yang kedua tu istinaf, ayat baru. Ayat yang pertama astaghfirullahalazim. Ayat yang kedua alladzi la ilaha illahu. Ayat yang ketiga al-hayyul qayyum. Ayat yang keempat wa atubu ilaih, atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Satu ayat. Barulah ayat yang kedua. Mana-mana ayat baru tu namanya istinaf. Istinaf, al-hayyu al-qayyum. Baik. Bila sebut ayat baru, dia mesti ada subject dengan predicate. Mesti ada khabar dengan mubtada. Maaf ni bahasa Arab ni nah. Al-hayyu itu khabar yang pertama. Al-qayyum khabar yang kedua. Mana mubtada? Mubtada mesti depan subject. Predicate, dalam bahasa Melayu payah nak di depan. Tapi bahasa Arab boleh disebut khabar muqaddam dengan mubtada muakhar. Tapi yang ini memang dalam keadaan asal mubtada yang selepas khabar selepas mubtada. Al-hayyumu al-qayyumu, yang maha, yang berdiri dengan sendiri-sendirinya, al-hayyu al-qayyumu, yang maha hidup dengan yang berdiri dengan sendiri-sendirinya. Mana? Apa yang berdiri dengan sendirinya itu? Allah. Tapi huwa. Tapi huwa ni tak nampak. Huwa ni tak nampak. Saya pun tak tahu tuan-tuan nampak tak nampak. Saya dah sebut nampak ni. Nampak tak nampak? InsyaAllah nampak kat aja. Huwa. Tapi huwa ni dia tak nampak. Tu dipanggil mustatir. Ataupun apa ni? Mahdhuf, tak ada. Ni namanya mubtada mahdhuf. Asalnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi huwa ni tak ada, dihilangkan dalam bahasa Arab, namanya mahdhuf. Dalam bahasa Arab ni selalu sangat mahdhuf. Jadilah asalnya huwal hayyul qayyum, tapi huwa tak ada, al hayyu al qayyum. Itu namanya istinaf dengan mubtada mahdhuf. Baik. Itu namanya tadi dia jadi marfu', jadi mansuf, jadi majrur. Itu namanya i'rab tadi tu. Sihat. Sihat ni dia tidak ada huruf sakit. Huruf sakit alif, waw, ya.
huruf yang sakit. Tapi ini melibatkan bahasa Arab ni. Maksudnya sifat Allah itu tidak ada huruf alif waw ya, malah tidak berhuruf sekalipun. Sihat tu kan, sihat bukan sihat tubuh badan ni. Sihat mana-mana huruf perkataan yang tidak ada huruf alif waw ya dipanggil huruf mu'tal dan lain-lain. Takat di situ. Oh, saya tak baca yang Arab atas kan. Munazzahun anit taqaddumi wat ta'akhuri wal lahan sudah, wal i'rab sudah, was sihhah wal i'lal ataupun mu'tal wa ghairu dhalik dan lain-lain. Fayata'allaqu, ni dah cerita bab ta'alluq dah ni. Fayata'allaqu, maka ia berta'alluq, bertugas, berkaitan pun boleh. Bihil ilmu, seperti mana ta'alluq ilmu. Apa dia ta'alluq ilmu? Minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Maksud Allah dengan ilmunya tahu segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang harus. Kalam juga, kalam Allah berbicara tentang sesuatu yang wajib tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan tentang Allah. Tentang mustahil, Allah tidak mungkin ada anak. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu entiti yang ketiga, salah satu daripada entiti yang ketiga. Yang kata tathlith, Father God, Mother God, lagi Father God, Mother God, satu lagi Ruhul Qudus, Son of God, Son of God. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, gitu. Ya ke? Konsep Trinity itu apa dia? Betul. Son of God, Father God, lagi Maryam, Mother kan? Son of God to Jesus. Tak, Allah tidak begitu. Baik. Yang harus Allah berbicara tentang manusia. Di sini kita cerita tentang apa? Tentang sifat. Tentang sifat. Bukan tentang perbuatan. Bukan tentang percakapan. Ini. Sebab itu kalam ini tidak terdahulu sebab dia memang satu tu. Memang sebiji sifat itu. Kalau bercakap, tengok nanti kita akan lihat ada perbahasan ulama. Apakah Allah bercakap itu ada dulu, ada kemudian? Pendapat yang pertama kata tak. Sebab ini tak ada dulu, tidak ada kemudian. Sebab ia merujuk kepada sifat. Tapi pendapat kedua kata kalau ia merujuk kepada percakapan. Kalau percakapan zahirnya ada dulu, ada kemudian. Contoh dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Tanzilul Kitabi la raiba fi. Zahirnya zahir. Pendapat jumhur begini. Even yang dicakapkan Allah itu, pendapat jumhur tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Kita aja memahaminya begitu. Walaupun zahir Al-Quran, wa idh qala Musa wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Kan ada sebiji-sebiji tu. Zahir bila Allah berbicara ada dulu, ada kemudian. Zahirnya untuk orang awam mudah faham sebab zahirnya begitu. Tapi kalau mengikut jumhur tidak. Kalam Allah tu jika difahami begitulah, jika difahami, tapi bukan sebiji-sebiji macam tu. Kita tengok dulu tu, saya dah mula masuk dah tu, tak masuk lagi ni. Itu cerita tentang perbahasan. Masya Allah. Kena tutup dulu ikut ilmu bonda. Tutup dulu sebab dia tak mau ikut.
Bismillah. Boleh tahan ilmu bonda ya. Jadi saya kalau ustaz begini mesti saya ingat bonda. Sebab beliau yang bagi tahu, ustaz tutup balik. Mahal ilmu bonda ni. Baik, mabda kalam yang kita nak cerita ni sebagai sifatnya, mabda asal umbi perdu bagi berkata kata, kena ada dulu sifat baru boleh berkata-kata, buat sesuatu perkataan, berkata sesuatu. Perkataannya 68. Mustahil bisu, sebab berkata-kata lawannya tidak berkata-kata. Ingat lagi itu. Mendengar lawannya tidak mendengar. Melihat lawannya, yang sifat kekurangan bukan tidak mendengar, tapi tidak punyai pendengar. Pendengar itulah jadinya apa? Peka. Macam sekarang ni kan semua ada kata-kata, semua ada perkata ni. Kenapa tak berkata-kata ni? Apakah bisu? Tidak. Satu, memang sedang mengikuti pengajian, sebab tu tak berkata-kata tu. Yang kedua, sebab taya dal wawra. Itu. Jadi orang yang talya dal wawra, apakah orang itu bisu? Tidak. Dia ada sifat perkata, sebab cuma tak boleh berkata-kata sekarang sebab dia talya dal wawra. Jangan sebut nanti bangun pula, jangan. Silakan, kan waktu ni letih ni. Saya pun kalau duduk di situ, mungkin seawal muqaddimah tadi taya dal wawra. Ini dah bercakap tak bolehlah untuk taliya dal wawra. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Ini pun difahami juga ni. Dengar, ya Musa ikhla'na laik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, take off your shoes, buka kasutmu, sekarang engkau berada di tempat yang suci. Dengar suara tu kah? Ataupun faham saja? Ini di kalangan ulama. Ada bahas. Kita bahas yang ringan dulu. Dalil aqli, jika Allah tidak bersifat dengan kalam, maka dia bersifat dengan bisu. Bukan jika Allah tidak berkata-kata dia bisu, tidak. Jika Allah tidak bersifat dengan kalam, maka dia bisu. Ia mustahil kerana termasuk dalam sifat-sifat kekurangan. Ingat tak, kalam tu masuk bahagian mana? Istighna ke iftiqar? Ingat 5 3 4 3. Masya-Allah, ingat lagi, alhamdulillah. Jangan jadi 2 4 4 3 4. Saya mengajar 5 5 3 4 3. Maka dia pun mengatakan 2 4 4 3 4 Ustaz. Rupanya dia ingat sembahyang. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Patutlah pun 2 4 4 3 4. Baguslah tu, alhamdulillah. Tapi satu lagi yang kena ingat, 5 5 3 4 3. Tu kaitan apa tu? Uluhiyah. Tolong diingat ya. Kalau tadi solat, ini uluhiyah. Apa dia uluhiyah? Sifat hukum ketuhanan. Apa dia? Yang dua tu lah. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia yang dua tu? Iaitu istighna dan iftiqar. Bismillahirrahmanirrahim. Istighna dan iftiqar. Baik. Dalam 20 sifat tu semuanya terangkum dalam istighna dan iftiqar. Cuba sama-sama. 5 4 3 3. 5 tu apa? Wujud. Istighna dulu kanan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil qiyamuhu binaf. 5 kan? 5 pula kiri. Wahdani,
Ya, qudrah. Ira lagi ilmun. Hayy, ya, berapa? 5 kan? 4 lagi. Ni 3. Sama, basar, kalam. Stop. Macam mana nak pasang kaunuhu tu? Lihat pada sifat ma'ani. Sifat ma'ani sini ada berapa? 4. Tu yang tadi qudrah, iradah, ilmun, haya. Pasangkan kaunuhu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muri, dan kaunuhu kaunuhu hayy. Yang barulah sebelah kiri. Kanan apa? Berapa sifat ma'ani kat sini tadi? 3. Jadi kaunuhu atok. Dia mana dulu boleh, tapi atok tu bagi sedap, bagi senang. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakan. Tu namanya apa? Tolong dihafaz. Uluhiyah. Ilahiyat lain. Ilahiyat kita mengaji tentang sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus. So, namanya apa? Ilahiyat. Kalau yang tadi apa? Uluhiyah. Faham tu ya? Baik. Sekarang sifat kalam ada kaitannya dengan sifat nafsiyah wujud. Tapi tolong diingat ni, walaupun kita kata kaitannya dengan sifat wujud tu ada, bukanlah bermakna ia jadi amrun i'tibari. Sebab sifat wujud itu amrun i'tibari. Bukan ya. Yang kita kata sifat kalam ini ma'ani dia wujudi. Ini semata-mata ada. Sebab apa tu? Istilah ada, apa dia? Ada lagi sungguh. Tuan-tuan, yang ini detailkan sedikit. Mari kita lihat pada muka surat. Ini kita detailkan sikit. 22. Sudah? Sudah ya. Ini penting ni. Baik. Memahami ta'rif wajib. Apa dia ta'rif wajib? Ma la yutasawwaru. Yatasawwaru pun boleh, yutasawwaru pun boleh. Fil aqli adamuhu. Apa yang tidak dapat digambarkan ketiadaannya dalam akal fikiran. Maksud, akal tak boleh gambarkan benda tu tak ada. Bahasa mudahnya, ia mesti ada. Perkataan ada tu, ia mesti ada. Mengikut pertimbangan akal, perkara itu mesti ada, iaitu mesti sungguh. Kita faham begitu. Kalau kita katakan ada, sifat yang ada, yang wujudi hanyalah sifat ma'ani. Sedangkan kita kata ta'rif wajib, sifat wujud tu sifat wajib bagi Allah kan? Sifat qudrah wajib bagi Allah kan? Ya. Kalau kita terjemah ini sebagai ada, sifat yang ada antara wujud dengan qudrah, mana yang ada? Ada maksudnya yang wujudi. Qudrah, sebab qudrah itu adalah ma'ani. Sifat ada tu ataupun sifat qidam tu ada tak? Dari segi kewujudannya tu boleh dilihat. Boleh dilihat nanti. Boleh dilihat tak sifat qidam tu? Tak boleh, sebab dia adalah amrun i'tibari. Jadi ta'rif ini pesan Baba Ini pesan Baba sepanjang. Ini nota beliau ni, tapi saya bubuh dalam bentuk begini bagi nampak ya. Kalau kita syarah nanti, mengikut pertimbangan akal, sifat wajib ini mesti ada. Ada di sini jangan difikir ada wujudi. Sebab kalau sifat wajib tu dikatakan ada, yang ada cuma ma'ani. Nafsiyah bukan ada. Ada maksud saya wujudi. Ni perkataan wujud ni sangat signifikan. Salbiyah tu ada tak? Salbiyah tu sifatnya ada tak? Maksudnya wujudi tak? Tidak. Itu amrun i'tibari. Kemudian kaunuhu tu, sifat nafsiyah tu ada tak?
Maksudnya wujudi tak? Tak apa? Dua, satu hal, satu amrun tibari. Kita ambil pendapat jumhur amrun tibari. Kerana itu, kalau kita ikut ta'rif ini tanpa kita buat begini, kita buat syarahan begini, apa dia? Sifat wajib, sifat yang wajib, sifat yang mesti ada. Kalau mesti ada, maka semua sifat itu wujudi. Walhal bukan semua sifat itu wujudi. Sebab itu, ni tolong diingat ya, kerana tuan-tuan dah lama mengaji dengan saya ni. Apabila kita terjemah ada di sini, terus buat dalam kurungan. Apa dia? Sungguh. Kerana setiap yang ada, ia sungguh. Sebab ada dan sungguh, ataupun ada lagi sungguh. Tapi setiap yang sungguh belum tentu ada. Maksudnya kita terjemah wujudi, kita terjemah hal dan amrun i'tibari. Ambil amrun i'tibari sajalah ya. Hal nanti banyak nak kena ingat. Bila kita terjemah amrun i'tibari, dia sungguh. Bila wujudi, ada dan sungguh, atau ada lagi sungguh. Tapi dalam menterjemah ada kat sini, kita terjemah sungguh. Bila kita sebut sungguh, sifat yang wajib itu sungguh, maka itu merangkumi semua sifat yang wajib, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kalau kita terjemah semua sifat wajib itu ada dalam arti kata wujudi, itu tak kena. Sebab yang wujudi hanyalah sifat ma'aniyah. Kita baca satu-satu dulu. Mengikut pertimbangan akal, perkara itu mesti ada. Tuan-tuan, jangan lari nah. Maksud saya nak cerita kat sini. Walaupun ada kat sini tu, kerana kaitan dengan wujud, sifat wujud kan amrun i'tibari. Bukanlah bermakna sifat kalam dia akan jadi amrun i'tibari. Tapi ada kat sini, kita bubuh kat bawah ni, sungguh. Maksud ada dan sungguh. Sungguh ni sebab kaitan dengan ni wujud. Ni kena faham molek ni. Jangan semabur pula. Pasal wujud dia bukan wujudi. Sifat wujud tu bukan wujudi. Wujudi ni hak ada diri dia. Buat apanya? Moga boleh dilihat. Bila lihatnya? Nantilah lihatnya. Kalau Allah buka hijab, bolehlah kita melihatnya. Lah ni tak buka hijab lagi, jadi tak boleh nak buka, tak boleh nak nampak. Boleh belaka ni hamba kecek Kelantan ni. Lama tak kecek Kelantan, lama lagu ni. Orang Kelantan kalau saya silap, maaflah, memang saya bukan orang Kelantan ya. Sebab dulu termakan budu tu yang bolehlah kecek-kecek setahun ni nya. Termakan. Kalau lah makan sebotol, bayangkan mengaji. Termakan tu bondo dah setahun ni tu termakan. Kalau memakai sebotol, kalau 2 botol Masya Allah. Berkat belajar dengan kawan-kawan di mengaji dulu, saya suka kawan-kawan semua orang. Saya suka jadi orang ni cakap ni, kita cakap ni kita cakap ni, dia pun Masya Allah. Itu ya. Orang suka, dia macam dihargai. Kalau kita contoh cakap Arab, dia suka. Kalau kita cakap apapun bangsa, lalu kita cakap bangsa tu, dia rasa macam dia macam dihargai. Baik. Kita kembali balik. Mengikut pertimbangan akal, perkara itu mesti ada. Terjemahkan mesti sungguh. Jangan terjemah wujudi. Sebab kalau diterjemah wujudi, bukan semua sifat wajib itu wujudi. Sifat yang wajib, yang wujudi hanyalah sifat ma'ani. Jadi tidak boleh jika tidak ada. Sebab dia sungguh. Apa kaitan sungguh tu? Nampak tak yang saya bulatkan merah bawah tu? Kita tengok dulu ya. Kita tengok 20 sifat wajib. Kalau kita ditanya orang, kenapa 20? Dijawab tafsil. Secara
secara ijmal, berapa sifat Allah yang wajib? Tak terkira banyak. Tu kemas dia tu supaya kita dapat tahu keadaannya. Nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, itu semuanya amrun perkara akal, fikir, faham, reti saja. Bukan ada dirinya. Kalau boleh, bukan ada dirinya. Kalau boleh underline, tulis kat situ wujudi. Bukan ada dirinya. Underline dulu. Underline. Sudah? Tulis kat situ Abang Haji wujudi. Dalam istilah lain bukan wujudi. Masya Allah. Tetapi sengoti. Sungguh tu sengoti. Sungguh hati. Sungguh dalam hati. Tak ada di luarnya, tapi dalam hati, dalam fikiran. Tetapi sungguh maksudnya sengoti. Boleh diterima oleh akal. Tu yang kata sungguh tadi tu. Selagi ma'ani bawah tu, bukan ada. Oh, besar tu kan. Bukan ada, tambah sikit lagi Kak Ajar. Bukan ada dirinya. Tambah. Bukan ada dirinya, tetapi sungguh sahaja. Masya Allah. Boleh ni? Bergerak tak bergerak pen tu? Dia bagi gerak. Maksudnya buat catatan. Baik. Dari segi ada dirinya atau tidak, dia sungguh saja. Ma'ani pula wujudi. Wujud. Kalau bagus ya, tambah lagi ai kat bawahnya tu, belakangnya tu. Wujudi. Nanti yang ni keluar cetakan akan datang, saya akan tambah ai. Wujudi. Berkat mengajar macam ni, kita boleh tahu kat mana nak di improvise ya. Baik. Bukan ada dirinya. Atas tadi tambah apa? Ada dirinya di underline tu. Tambah apa tadi Kak Ajar? Wujudi. Jadi ini sebenarnya jelas dah. Ini jelas dah. Tapi bila kita bagi ta'liq begini, tambah lagi jelas. Gitu. Baik. Wujudi ada diri. Tak apa. Ada diri. Tak apa. Ada lagi ataupun ada lagi sungguh. Itulah kaitan sungguh pada yang atas tadi tu. Boleh hadirin? Tu je saya nak bagi tahunya. Mari kita patah balik nota kita. Nak bagi tahunya sifat kalam ni walaupun ia boleh disifatkan dengan sifat nafsiyah wujud kan? Kan sifat nafsiyah ini sifat apa? Sifat amrun bukanlah dia jadi amrun i'tibari, tidak. Itu maksudnya ya. Baik. Yang kedua, dia tetap jadi tetap jadi wujudi, tapi macam mana kita nak syarahnya Ustaz? Kena patah balik muka surat 22. Baik. Bukan tuan-tuan kena patah balik, tak payah patah. Maksud saya kalau nak syarahnya patah balik. Yang ini tak ada dalam buku kita kan? Ini tak ada dalam buku kita kan? Sebab itu buku cetakan baru nanti akan keluar yang ini. Dan alhamdulillah bila saya mengajar buku ni bab ta'alluq itu alhamdulillah kita dah boleh buat lebih simple daripada yang belakang ini. Yang belakang ini sebenarnya memang sangat detail. Yang belakang ini sangat detail. Saya alhamdulillah sudah buat yang lebih mudah untuk difahami untuk orang awam. Jadi yang ini untuk orang awam dan untuk ustaz ini. Yang akan datang ni, buku akan datang ni mudah-mudahan dalam 2 bulan lagi, itu khas untuk awam. Jadi beli buku tu dulu baru baca buku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat kalam Allah Muhammad. Sifat kalam Allah itu qadim, tidak ada mula, sebab kaitannya dengan sifat salbiyah. Maksudnya boleh disifatkan dengan sifat salbiyah.
Tiga, tidak binasa sifat kalam Allah itu. Maksudnya baqa, sentiasa ada. Kalau berkata-kata, itu bukan sentiasa ada. Contoh, disebut di dalam kitab ya, Asas I'tiqad. Nama kitab tu Asas I'tiqad, karangan almarhum Tuan Guru Hajilah Lubuk Tapah. Hajilah Lubuk Tapah, ayah kepada Datuk Mufti kita sekarang. Beliau kata begini, yang kita ceritakan sekarang ni sifat ke perbuatan? Yang kita cerita sekarang ni sifat. Itu yang tidak ada dulu, tidak ada kemudian tu. Nah, tidak ada berhenti, tidak ada sentiasa ada, tidak ada berhenti. Apa tu? Memang sifat Allah tidak akan sirna. Kan kita sebut, ingat dulu saya sebut hikmah sifat maknawiyah. Ingat sifat maknawiyah itu hikmahnya apa? Ia irtibat, ia mengekalkan, tidak bercerai tanggal sifat ma'ani pada zat Allah. Saya dah bagi tahu dulu, saya tadi keluar dalam pukul sekitar 7.50 lah betul lah daripada rumah tadi. Baik, sekarang saya sudah ada pukul 9.27. Di mana sekarang? Di main hall ni lah. Baik, Allah melihat. Tu nah, melihat tu apa? Thamaratus sifat. Ingat tak kita belajar ta'alluq dulu? Sebelum ada thamaratus sifat, dia akan ada apa? Allah melihat dengan sifat apa? Sifat basar. Baik, apa ta'alluq sifat basar? Maujudat, maksudnya yang ada diri saya lah. Baik, pukul 7.50 tadi saya ada di mana? Pukul 7.50 saya sebut apa tadi Kak Aja? Saya sebut Kota Damansara ke saya sebut PJ tadi? PJ. Keluar daripada rumah, betul. Saya keluar daripada rumah dalam kawasan, tak ada sebut mana ya. Sekarang saya sebut dekat PJ. Sekarang saya sampai di Shah. Baik, 7.50 saya berada di mana? Allah lihat saya di mana ketika itu? PJ kan? Sekarang Allah lihat saya di mana? Shah Alam. Masih tak Allah melihat saya di PJ? Tak kan? Maksudnya perbuatan Allah itu berterusan tak melihat saya di sana? Tidak. Tapi berterusan melihat tu melihat, tapi melihat di mana saya berada. Tetapi ketika Allah tak lihat saya di PJ sekarang, apakah itu sifat kekurangan bagi Allah? Tidak. Selama mana jangan tidak ada sifat. Faham bahasa saya ni ya? Allah tidak dikatakan tidak sempurna kalau Allah tidak sentiasa melihat. Nah, kan Allah melihat saya sekarang di sini, bukan sentiasa melihat saya di PJ, tapi Allah ada sentiasa benda itu untuk Allah melihat. Apa nama dah terjawab pun. Saya terkeluar jawapannya tadi. Sifat Allah sentiasa ada sifat apa tu? Sifat pelihat, untuk melihat di mana-mana saya maksudnya sifat yang sentiasa ada tu adalah sifat. Nama sifat itu apa? Basar. Oleh kerana itu kata ulama, kena ada sesuatu yang dalam istilahnya melekatkan. Jangan dibayang gam ya. Kalau Tuan Haji Saleh sebut gam untuk kita faham mudah. Seperti gam, melekatkan zat dengan sifat. Walaupun bukan dua ini bercerai tanggal. Ini seri ta'akuli je ni. Seperti gam. Apa nama gam tu? Kau nuhu tu namanya sifat apa? Maknawi
Itulah hikmah sifat maknawiyah tu. Keadaan Allah yang sentiasa bersifat. Di mana pun Allah akan lihat saya. Tak bercurai tanggal. Yang tak bercurai tanggal tu melihat ke pelihat? Pelihat. Sebab itu kata Tuan Guru Wajillah Lubuk Tapah tadi dalam kitab Asas Aqidah, Allah sentiasa berkata-kata ke, Allah sentiasa ada sifat berkata. Itu yang lebih tepat. Sebab Allah masih berbicara dengan Nabi Adam tak sekarang? Tidak kan? Dah selesai yang cerita yang dulu tu ya. Allah masih berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sekarang? Isra Mi'raj kan dah selesai. Dengan Nabi Musa, sentiasa berbicara dengan Nabi Musa tak sekarang? Ini pendapat yang mengatakan yang sentiasa itu bukan berkata-kata, tapi sentiasa ada sifat. Macam mana dia jadi sentiasa tu? Itu yang ditambah oleh ulama. Sebab ada satu keadaan namanya irtibat yang melekatkan sentiasa. Boleh jelas kat sini ni. Ini perbahasan agak mendalamnya. Tidak binasa sifat kalam Allah. Yang ni biasa je, belum masuk yang dalam lagi ni. Baik, sifat kalam Allah tidak sama dengan perkata makhluk. Sebab apa? Itulah peranan mukhalafatuhu lil hawa. Ini penting ni, ini penting. Sebab itu janganlah kata Allah sama dengan makhluk. Allah ada tangan, tapi tangan tak seperti manusia. Allah ada mata, tapi mata Allah tak seperti manusia. Jangan. Sebab mukhalafatuhu lil hawa. Adapun ayat-ayat yang seolah-olah Allah ada tangan, seolah-olah Allah ada mata. Macam mana? Itu kita mengaji subjek lain. Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ini dulu, ni nama kaedah. Faham yang ni dulu. Kalau yang ni tak faham, memang nanti akan melompat nanti tu. Yang jaga ya. Tahniah tuan-tuan ni. Puan-puan mengaji sifat 20 ni. Tahniah. Usaha yang baik. Faham tu belum tentu lagi. InsyaAllah faham. Lambat laun fahamlah tu. Batu yang keras, kalau kena air yang lembut, dia akan jadi apa? Apa peribahasa tu? Batu tu keras saja. Air menitik tik 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 over years and years and over years and years and years. Lah saya duduk kat belakang nanti. Sebab kat depan ni kan bunyi. Nanti dia boleh baik ini nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kan cerita orang masuk dalam gua tu, dia pun dengar tek 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 tek. Walaupun bunyi sedikit sebab gua tu dia bergaung kan. Dia pun tengok, apa ni? Rupanya ada air yang menitik. Berapa lama tak tahu. Batu yang keras jadi lekuk. Tu yang peribahasa Melayu apa tu Kak Ajah? Ada peribahasa Melayu tu. Apa bonda? Macam harapkan pagar makan padi. Itu burung sebenarnya, burung pagar tu ya. Jangan seperti melepas batuk di, saya ingat batuk kah semua orang melepas kan. Rupanya senduk, gayung tu kan. Ini apa ni? Tak ada. Ada kan? Tapi semua tak ingat. PKP. Tak apa, yang pentingnya poinnya ialah itu. Itu sebenarnya yang saya dengarlah cerita kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ketika mengaji tak berapa nak laju dulu asalnya. Lalu dia macam bawa dirilah. Lalu dia masuk ke satu gua dekat Asqalan. Dekat tempat tu namanya Asqalan. Dia pun dengar tuk 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 tuk. Dia tengok ada air. Ya Allah, batu yang keras boleh lekuk dengan air. Daripada situ dia pun berazam. Dia akan berusaha memahami sesuatu pengajian gurunya walaupun lambat sedikit tak apa. Biasanya dia macam tak masuk dah majlis gurunya tu sebab dia rasa macam orang lain cepat dia faham, saya tak. Gitu nah, dia macam bawa diri lah. Bila dia tengok dia belajar daripada air dan batu tu, akhirnya dia menjadi ulama yang besar dalam ilmu hadis ya. Sebab itu beliau disebut Ibnu Hajar, bapa batu.
Hajar tu batu. Sebab tu dipanggil anak batu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebab beliau duduk di Asqalan. Itu yang orang Melayu kita ambil peribahasa tu. Sampai sekarang tak keluar-keluar bahasa tu bonda ya. Air yang batu yang keras menjadi lekuk kerana air yang berterusan. Itu panjang sangat, bukan peribahasa tu. Itu syarahnya tu. Macam tu juga, tu yang kata Nabi sebut apa? Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu barang yang hilang kepunyaan orang mukmin. Di mana kamu jumpa, cari. Di mana kamu jumpa, ambil. Tadi kan beliau mengambil pengajaran daripada apa? Air dan batu. Ada seorang tabi'in. Macam mana Kak Ajah? Bagai air titik ke batu. Betul bahasa dia. Lain macam bunyinya ya. Tapi tak apalah tu. Bagai titik apa Kak Ajah? Bagai air titik ke batu. Tapi tak lekuk lagi. Tak apa. Bagai air titik ke batu. Dalam kurungan lama menitik tu. Tambah sikit. Sebab kalau dia menitik saja, tik, tik, tik. Dia tak, itu saja kan. Dia nak jadi tik, tik, tok. Tok tu bila dah lekung tu, tok, tok, tok. Kalau ni tik, tik, tik. Itu saja saya buat tu ya. Tak ada kena-mengena dengan, tapi itu syarahan kepada seperti air menitik di batu. Terima kasih Kak Ajah ya. Ada seorang tu, tadi kan belajar daripada air dan batu. Ada seorang tabi'in. Lepas maghrib, kepala macam ni. Sampai isyak. Tak bergerak-gerak. Kalau bergerak tu lain. Itu lain. Kadang-kadang depan, kadang-kadang belakang. Itu bismikallahumma. Ini tak. Tuan-tuan, kalau orang macam tu, dapat agak tak dia buat apa? Fikir tak? Fikir tak? Zikir. Zikir apa Kak Jah? Ni. Apa tu bonda? Allah Allah tu bonda. Zikir apa bonda? Nama zikirnya tu. Bukan, sir lain. Saya dah buka mulut dah ni. Bermakna mula dengan K. Bukan. Bukan kafi tu gua. Khafi. Khafi. Dia beza sikit je. K-H-A-F-I. Khafi. Khafi tu apa maksudnya? Sembunyi. Kalau ubah sedikit, tadi K-H-A-F-I. Khafi. Kalau K-A-H-F-I, itu yang jadi gua tu. Gua kahfi. Akhirnya jadi kaf. Dia lagu tu. Kahfi, 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 kaf. Kan batu kaf. Itu memang asalnya adalah bahasa Arab. Macam Mahmud, Mahmud, Mahmud. Dikatakan dalam kitab dikatakan gajah yang dipakai oleh Raja Abraha itu gajah paling besar ketika menyerang bumi Makkah yang tak sampai. Mereka hanya sampai di Wadi Muhasir dekat Mina tu ya. Gajah tu ada namanya katanya. Qil dalam kitab sejarah ya. Nama gajah yang dipakai itu Mahmud. Jadi Mahmud tu gajah yang the biggest elephant ketika itu. Disebut Mahmud. Jadi orang putih pun mencatatkan juga dalam kitab buku mereka menunggangi Mahmud. Mana orang putih belajar pedas? Mahmud. Tak adanya mereka belajar qalqalah kubra sughra. Mahmud. Tak ada. Mahmud. Ya Mahmud. Jadi Mehmet.
Mammoth kan gajah besar. Last kot mammoth. Itu ceritanya kot mammoth tu. Tak habis kita hari ininya. Allah, sifat kalam Allah tidak memerlukan pencipta untuk menjadikannya. Kaitannya dengan qiyamuhu binafsihi. Sifat kalam Allah tak banyak. Satu sifat, dengan satu sifat itulah Allah berkata-kata, berfirman dengan malaikat, dengan Nabi Musa, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua makhluk lain. Baik, itu namanya wahdaniyah. Baik, sekarang kita mula untuk lebih mendalam. Tu nah. Ini tak ada dalam kitab. Tu yang saya sebut tadi, kitab ni lebih lengkap. Yang akan datang ni lebih lengkap. 4 taksim pembahagian sifat kalam. Ini boleh tangkap gambar, silakan. 4 taksim pembahagian sifat kalam secara tafsil. Kalau secara jumhur ulama, 2 saja. Satu sifat ismi ataupun nafsi, iaitu sifat berkata itu. Satu lagi lafzi. Baik, mari kita tengok dulu. Kalau nak hafal inmal. Ini tuan-tuan, ni kaedah saya ni. Kalau tuan-tuan nak ikut. Kalau tak nak, boleh buat sendiri. Inmal. Apa dia inmal tu? Ismi atau nafsi. Kita guna ismi lah, senang. Inilah sifat berkata, sifat ma'ani yang kita belajar sekarang ni. Yang tak berhuruf, tak bersuara, tidak dulu, tidak kemudian. Memang pun tidak dulu, tidak kemudian, tidak berkata, sama. Sifat perkata saya pun begitu. Sifat ni tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Memang ada sifat kat sini. Yang dulu dengan kemudian ni perkataan ataupun berkata-kata, apa khabar semua. Sifat ni sama ni. Tidak dulu, tidak ada kemudian. Ni sifat saya ni. Tidak ada i'rab, tidak berbangsa. Sebab itu kitab ni, sifat kita ni bukan ada bangsa. Sebab tu nak cakap orang putih, how are you? Nak cakap Cina, ni hao ma. Nak cakap Tamil, ona rendah nala muna. Nak cakap Jawa, kabare waras. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo saya tahu. Songo paling saya tahu. Sebab saya cinta dengan Wali Songo. Baik. Kalau nak cakap Pakistan, Tom Kese, Kia hal ke? Masya Allah. Apa maksudnya Bona? Apa khabar? Yang saya belajar beza sikit. Tom Kese ho. Tu beza sikit. Tom Kese ho. Apa? Acha hai. Maksudnya itu Hindustan. Macam Bengali. Masya Allah. Tengok, bahasa ini ada Pakistan, ada Bengali. Betapa richnya bahasa itu ya. Yang saya dulu pernah mengajar anak Pakistan. Tom kaise ho? Apa khabar? Acha hai. Baik. Tom ni khana khalia, dah makan ke belum? Mai ni khana khalia, dah makan. Belum, saya lupa nak belajar. Dah makan saja. Kalau orang Nigeria, saya berkawan dengan orang Nigeria. Kalau dia tanya apa khabar, ada dengung tu yang saya pelik. Dia akan tanya, Soti jeng. Tu mahal tu. Soti jeng. Apa khabar? Baik. Meti jeng. Soti jeng. Meti jeng. Pergi ke mana? Ni bololo. Pergi ke mana? Jawabnya tak sempat saya belajar. Semua bercakap dengan perkata. Perkata itu bukan ada bangsa Melayu ke tak. Kalau nak cakap Inggeris, cakap Inggeris. Gitu. Dan perkata itu bukan bersuara. Kalau bersuara, tak tidur kita dibuatnya. Kata guru kami Syekh Ahmad
Syekh Ahmad Radahuddin. Ramai sangat tok guru ni. Syekh Ahmad Radahuddin. Kalau ni perkataan ni boleh ada bersuara, kita tidur dia, dia kata beliau gitu. Memang senyap. Sama. Tapi bezanya Allah qadim. Yang kita ada ni hadis. Semua kita ni ada perkataan ni yang tak bisulah ya. Baik. Ini kaedah saya. Inmal. In tu apa? Nafsani. Iaitu kata-kata sebelum berkata-kata. Menyediakan kata-kata. Kan ni contoh malam ni saya nak ceramah. Ni dah ada kat sini Kak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita ke hadrat ilahi. Malam ni kita dapat bersama. Ni dah ada dah ni Kak Azhar. Ada dah ni. Tapi tak di ni lagi ada. Itu maksudnya perkataan yang sudah ada. Itu namanya nafsa. Ni yang ketiga, ma tu apa? Masdari. Masdari itu perbuatan, iaitu berkata-kata, bercakap. Dan yang keempat itu lafzi, itu perkataan ataupun lafaz. Semua ada kat kita ni. Tuan-tuan, kalau ikut jumhur ulama bukan 4 ya. Kalau ikut jumhur 2 saja. Apa dia? Yang paling atas dengan yang paling bawah. Apa dia? Ismi dan lafzi. Jadi tak mengapa kita bawa perbincangan sebegini supaya kita jelas setiap isu yang dibincangkan. Kalau ikut jumhur ulama, tolong diingat 2 je. Satu ismi, yang kedua lafzi. Tapi ulama lain memperincikan. Kan Allah mendengar. Mendengar tu kan masdari. Sama juga Allah berkata-kata. Berkata-kata tu masdari. Allah melihat tak? Allah melihat tak tuan-tuan? Jangan tak jawab pula. Allah melihat tak? Pasti Allah melihat tak? Ya. Allah melihat. Sama juga masdari. Melihat tu masdari. Maka berkata-kata juga masdari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tangkap gambar dulu sebab ni tak ada dalam nota. Ini ikut saya, ini ikut kaedah saya. Inmal, sebab kadang-kadang payah kita nak ingat. Jadi kita ingatlah inmal apa dia? Inmal ambil ni, sebab tu saya letak kat sini warna putih ya. Ini warna putih ni. Kerana jauh mungkin tak nampak. Saya ambil warna putih, yang ni semua warna apa ni? Warna? Maksudnya belum mengantuk lagi. Kalau sebut ni merah, sah itu mengantuk, tak pun tidur. Ini huruf apa? Warna apa? Jadi saya ambil MA. Itu M saja tu. Maafkan saya sebab nanti tuan-tuan akan ambil gambar. Saya betulkan sekarang ya. Saya akui kadang-kadang tulisan saya ada yang tersilap baris, ada yang tersilap huruf. Saya nak bagi tahu, buku-buku saya semua saya seorang buat. Bukan berkumpulan maksudnya. Kalau berkumpulan tu kan mata jadi banyak. Kalau saya kan 2 je mata. Kalau berkumpulan mungkin 10, sebab 5 orang kan 2 mata. Seorang kan 2, 4, 5, 6, 10, 8, 10 kan. Gitu. Sebab tu saya akui kalau kadang-kadang ada tulisan saya yang tersilap baris, tersilap tersilap huruf. Kadang-kadang bukan silap saya, silap komputer. Tengok, tak nak juga mengaku salah. Manusia memang begitu. Walau siapa yang ketek. Saya kuliah di Al-Khairiyah semalam. Bukan. Dalam online. Ingat tak Kak Ajah Zuraidah? Waktu online tu saya mengajar salah satu cara untuk kita bertasbih pakai tangan. Ni, satu tangan je. Cukup 3/3 benda. Dan saya pun buatlah. Ni, tiba-tiba yang saya buat malam tu tak keluarkan Kak Azhar. Saya mengantuk tu Kak Azhar. Sebab buat nota tu 3 pagi tu. Dah tak save. Tak pun saya tekan apa entah. Walhal malam tu seronok saya sebab
saya tak pandai komputer. Bila saya dapat hasilkan sesuatu, saya seronok sangat sebab saya tahu ini akan digunakan orang ramai. Tengok ketik-ketik tak keluar, yang lain keluar. Tu yang cerita kami online baru ni. Tuan-tuan, sekadar untuk kita ni sebelum kita masuk yang agak berat ni, tuan-tuan, tangan ni kita boleh gunakan untuk berzikir 33 kali, tak payah guna counter, tak payah guna tasbih. Macam mana caranya? Ini boleh jadi 7 kali ni. Kita biasa 3 je kan? Sebab kita lekuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? La ni jadi 7. Tapi caranya, tuan-tuan nampak tak garis-garis ni? Nampak kan? Kita akan berzikir di hujung ataupun di tepi garis tu. Jadi di sini 1. Tu yang tangan kita buah kat sini ni. Tuan-tuan cuba tangan ke ujung. Kat ujung tu 1. Ni 2 ujung ni. 2 atas ujung ni 3, tapi jangan di tepi. 3 sudah. 4 atas. Sudah. 5 kat ujung ni balik. 5. Lepas tu 6 dia kat hujung yang tu, yang sebelah kanan, dan 7. Ni berapa? 7 kan? Ini pun sama. 8, 9, 10. Atas 11. 12, 13, 14. Jadi 4 ni ada berapa? 28. Ini jadi 5. Macam mana jadi 5? Tapi jari ni, tadi ibu jari kita buat gini kan? Ini pula kita nak ibu jari, tapi bagi tolong dia jari telunjuk. 1. Kan jadi 5 tinggal kan? Ni 28. 5 lagi. 1, 2 kat tepinya, 3 atas, 4 kat tepi ni, 5 kat sini. Jadilah berapa? 33. Tak perlu nak pinjam jari orang. Tak perlu nak pinjam kaunter orang. Tak perlu pinjam tasbih. Boleh ya? Tapi nak kena fasih lah. Nanti 3-4 kali pakai tu, jadilah tu. Nak guna lekuk ni pun boleh. Nak guna yang isi ni pun boleh. Boleh asalkan kita. Macam contoh tadi kita guna line kan. Ini kita guna isi. Di sini kita guna tepi ni. 1, 2, 3 atas. Ini kita tak guna line tapi guna isi. 4, 5, 6 boleh. Yang penting 7, 7, 7. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. 4 pembahagian sifat kalam. Inmal. Apa dia inmal? I-N-M-A-L itu. Baik, silakan tengok gambar dulu. Sudah? Belum? Dia kalau kita tangkap gambar ni, kita tak faham tak apa, nanti balik rumah nanti faham. Kalau tengok lagi ada yang rakam, boleh kita tengok rakaman tu balik, ingat kita balik tu ya. Tapi yang penting belajar akidah mesti ada kitab. Itu yang paling penting Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada 7 minit lagi ni. Tapi yang inilah yang berat ni yang saya sebut tadi tu. Sifat perkata ini ada berapa tadi? 4. Ada 4 ya. Ikut sebahagian ulama. Kalau jumhur tadi berapa? 2. Apa dia? Ismi dengan laf. Sifat perkata dengan perkataan sahaja. Tapi ulama bahaskan lagi, detailkan lagi. Jadi 4. Apa dia 4 tadi? 1 ismi, 2 nafsa, 3 mas, 4 lafzi. Macam mana nak ingat? 1 tu sifat. Yang nafsani tu apa? Sedia. Maksudnya perkataan yang dah sedia. Kemudian masdari perbuatan. Lafzi tu apa? Ingat 4 je dulu. Cuba sama-sama. Kalau ismi tu apa? Sifat. Nafsani sedia. Maksudnya perkataan yang disediakan. Masdari perbuatan. Lafzi perkataan. Sekali lagi, ismi sifat. Nafsani sedia. Masdari perbuatan. Lafzi baik. Yang ini memang agak sedikit rumit. Tapi kita tenang-tenang. Kalau faham, alhamdulillah. Kalau tak pun, alhamdulillah. Satu-satunya, ismi itu qadim, wujudi. Memang kita sekarang cerita ma'ani. Yang kedua, sifat yang satu, esa, wahdaniyah. Tak banyak. Memang sifat itu, kalau perkataan kan banyak.
Tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak dahulu, tidak kemudian, tidak i'rab, tidak bina. Bina ni dia tak boleh berubah hurufnya. Kalau i'rab apa ni tak boleh berubah barisnya. Kalau contohnya anta tak boleh jadi anti selama mana pun. Anta lah tu. Tak boleh jadi anti. Tapi kalau al-madrasatu, al-madrasati, al-madrasata boleh. Itu namanya i'rab. Maksudnya barisnya boleh berubah. Orang Arab yang paling penting baris belakang tu. Yang tu nah. Baik. Itu nama i'rab. Bina tak boleh berubah. Bukan bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa orang putih dan sebagainya. Bukan perlahan, bukan nyaring. Ini namanya mabda' takallum. Mabda' takallum. Yang kita sebut apa tu? Mabda'. Ingat tak perkataan mabda' kita belajar selama ni? Itulah dia. Mabda' kepada bercakap. Bercakap, sebelum nak bercakap, dia ada sifat mula, sumber, umbi, perdu bagi percakapan. Sebelum nak bercakap kan Kak Ajah, mesti ada sifat. Apa nama sifat tu? Sifat kalam. Itu namanya ismi ataupun nafsi. Pilih dulu mana-mana yang tuan-tuan puan-puan rasa senang dihafal. Ismi ke nafsi? Mana yang senang? Yang senang. Kalau saya ismi sebab kan saya dah buat kaedah tadi. Kalau in pula berubah pula susah pula saya. Jadi saya ambillah apa tadi? Apa kaedah tadi? In mal. Baik. Lam yazal mutakalliman, sentiasa ada sifat berkata. Ini khilaf ulama ni, ada yang terjemah lam yazal mutakalliman, sentiasa berkata-kata. Sentiasa Allah berkata-kata. Itu nah. Tapi setengah ulama lain lam yazal mutakalliman, sentiasa Allah ada sifat berkata. Wallahu a'lam bisawab. Kalau yang ini nampak lebih mudah difaham, kan? Kalau Allah sentiasa berkata-kata, kan Allah tidak berkata-katalah dengan Nabi Ibrahim sekarang, dengan Nabi Musa sekarang, tapi Allah sentiasa ada sifat berkata tak? Itu rasanya. Tapi ini maaf ni, ini khilaf ulama. Kita tak boleh kata mana satu yang lebih tepat. Cuma kita boleh terima pendapat dua-dua. Inilah yang didengar oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tuan-tuan tengok saya sekejap. Sifat itu bukan berkata-kata. Sifat tu semata-mata sifat. Kalau berkata-kata tu kan lain. Baik. Sifat kalam wujudi ke amrun i'tibari? Jawab tu dulu. Wujudi. Bila wujudi tu ada dirinya tak? Ada. Kaedah menyebut setiap yang wujudi, kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma'. Setiap yang ada boleh didengar dan dilihat. Allah, hitam ni ada tak? Kembali balik kita mengaji wujudi amrun i'tibari. Saya jawabnya sebab masa dah nak habis. Sebelum tu, lepas ni ada kelas tak Kak Ajah? Saya pun tak ada kelas. Molek sangatlah tu. Sebab yang ini pun berat ni kalau saya tak khatamkan. Jadi saya minta izin pada semua sampai pukul 9.15. Pukul 10. Pukul 10.15 boleh? Cuma siapa yang ada urusan tu pukul 10 nak balik pun silakan. Ya, tapi saya minta izin. Baik. Dalam kaedah menyebut kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma'. Setiap yang ada dirinya boleh dilihat, boleh didengar. Allah melihat yang ada. Hitam ni ada tak? Wujudi tak? Siapa yang dah mengaji tahu ni. Wujudi sebab dia warna. Allah melihat hitam dan Allah mendengar hitam. Tapi memang pelik bagi kita. Terpulang pada Allah. Yang penting Allah mendengar bukan dengan telinga. Allah mendengar dengan senang hati saya. Semula Allah melihat dengan, Allah mendengar dengan, Allah berkehendak dengan, Allah hidup dengan. Sifat tu yang tujuan kita belajar sifat jangan dah habis 20 tahun mengaji Allah melihat dengan lalah mata pula dah. Kan kita dah mengaji berapa buku dah khatam ni Kak Ajah. Last
Allah melihat dengan mata, tapi mata Allah tak seperti mata. Mana sifat ma'ani yang kita belajar tu? Boleh nak? Allah, ini wujudi kan? Allah melihat yang wujudi. Allah melihat hitam. Allah mendengar hitam. Allah melihat saya tak? Ya, kerana saya ini wujudi. Allah mendengar saya tak? Ya, itu kaedah. Kaedah Imam Abul Hasan Al-Ash. Sebab itu, tuan-tuan, tadi sebelah ni pula. Tadi sebelah ni kan? To be fair, belah ni pula. Saya suka dekat sini. Saya kalau kelas kat sini, tenang hati saya. Dekat dewan kita pun tenang. Sebab salah satu yang menyenangkan hati saya, satu aircon. Aircon kena ada. Yang kedua, ni mikrofon. Masya Allah. Saya suka sangat ya. Tapi tambahan lagi itu. LCD yang jelas dan terang. Sebab ada juga LCD tapi semua kuning. Sebab mungkin dah lama tak di upgrade. Saya pernah dulu, cerita sikit lagi, dulu pernah saya berkuliah di satu tempat, di satu masjid ya. Guna dewan dia lah. Tuan-tuan tengok yang warna kuning ya. Saya tengok yang di depan saya ni. Saya tak tengok sebab dia kat belakang saya. Saya tengok abang ngaji kat depan ni macam ni. Saya pun sebab dalam nota saya beginilah, ada kuning, ada merah, biru. Saya pun toleh belakang, semua kuning. Itu yang saya sebut. Rupa-rupanya katanya yang tu tak lama dah tak di-upgrade. Kesian saya tengok technician tu datang. Kalau boleh, tuan-tuan belanjalah sikit untuk surau masjid tu. Besar pahala. Sekarang ni murah kan, benda ni kan Kak Ajah. Saya dah cerita ada satu Kak Ajah tu, baru lagi di satu masjid kawasan Shah Alam. Rosak, yang masjid tu rosak. Tapi dia bersungguh nak mengaji sifat 20. Saya cerita kebaikan tak apa ya. Dia beli baru. Kak Ajah tu. Saya pun tengok Allah. Dia kalau macam ni lah. Betapa besar pahalanya. Asbab benda yang dibeli tu kan, asbab tu tengok terpancar ini. Tuan-tuan jadi, oh ini sifat kalam, oh ini tu sifat 20. Kalau sifat subjek lain beliau jadi asbab orang lain faham. Dan sifat 20 subjek yang sangat perlu pada penelitian dan pengamatan. Sebab ni akidah ni. Kalau subjek tasawuf, fiqah, mudah-mudah lagi kita. Ini tak, ini kalau lepas sikit ni dia, tu. Betapa besar pahalanya tu. Jadi kita kalau study smart, buat amal pun secara smart ya. Ini kalau ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kata beliau, setiap yang ada boleh dilihat dan boleh didengar. Nanti saya akan bagi tahu Imam Abu Mansur Al-Maturidi, walaupun satu ahlu sunnah, berbeza sedikit Kak Ajah. Kenapa? Kata beliau, untuk warna, ya, boleh dilihat, boleh didengar. Tapi untuk suara, itu lain sikit. Suara tu, mesti ada suara, baru boleh didengar. Ada suara. Kalau tak ada suara, tak boleh didengar. Faham poinnya dulu ya? Sebab itu, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat inilah, bukan ada suara ni. Ada suara tak sifat ni? Tak ada kan? Selama mana ia wujudi, boleh didengar. Inilah yang didengar Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Macam mana dengar tu? Poin nombor 2. Allah buka hijab supaya dapat didengari dan difahami. Selesai. Pemahaman tu setakat tu. Untuk kita secara ilmiah, payah kita nak ilmiahkan. Tapi secara iman lah, macam mana nak dengar sifat tu? Jangan cakap banyak. Allah buka hijab. Lalu Nabi Musa mendengar. Macam mana cara tu? Wallahu alam. Sebab Allah dah buka hijab. Bab hijab-hijab ni mana boleh cerita dah kita pun. Stop kat situlah kita pun. Didengar. Nah, mendengar apa? Bukan dengan mendengar ni tak. Allah jadikan dekat sini ni beribu-ribu pendengaran, kekuatan. Dan Allah jadikan dekat sini beribu-ribu kekuatan kat sini sampai boleh berbicara dengan Allah. Itu satu pendapat. Ini pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi
Kalau ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, tuan-tuan buat nota sedikit, ini namanya furu' usul. Buat sikit nota kat situ, furu' usul. Perkara ni usul akidah, tapi dalam akidah ada furu', ada khilafnya. Kalau kita takbir Allahu Akbar, madhab Hanafi, Allahu Akbar Maliki, Allahu Akbar Syafi'i, Allahu Akbar Hambali, dua qaul. Allahu Akbar, dada tapi di pangkal dada. Dan satu lagi pendapat mereka ini. Itu namanya furu'. Furu' dalam perkara fiqh. Furu' dalam fiqh. Tapi ini yang kita cerita ni furu' khilaf ulama, tapi dalam usul dalam aqidah. Yang ini tak bawa kepada kafir, kepada sesat ke, tidak. Seperti mana letak solat tadi tu, kita pulang ikut mazhab yang mana satu, ya. Kita ditakdirkan mazhab Syafi'i, ikutlah mazhab Syafi'i. Baik. Perbincangan kita khilaf-khilaf tadi ni, apa nama tajuk kita ni? Furu' usul. Apa maksudnya? Dalam usul akidah, dalam perkara akidah ada khilaf. Tu namanya furu' usul. Tak bawa kepada sesat, tak bawa kepada lagi kafir dan jauh sekali. Baik. Kalau ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mustahil adat makhluk yang hadis yang baru ni mendengar kalam Allah yang qadim. Mengikut siapa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu bezanya di situ. Mustahil kita nak dengar. Tapi dijawab oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Tapi kalau Allah dah buka hijab, tak ada mustahil dah. Itu ceritanya. Boleh? Ini sebenarnya sebagai hujah ke atas Mu'tazilah yang kata kalam mesti ada suara. Ada tak kalam tak bersuara? Ada dua. Satu kalam nafsi. Kalam kita ni bersuara tak? Kalam nafsi ismi ni bersuara tak? Tak kan? Tapi disebut kalam juga kan? Kalam. Baik, Kak Ajah nak keluar sekejap lagi. Suami tunggu. Nanti minta maaf lah ya, sebab suami tunggu pukul 10. Kan kita habis hari ni pukul berapa? Pukul 11? Pukul tak berani bonda jawab. Pukul 10 berapa bonda? Bukan 10.30 10 suku. Dah mula tu. Maaf dah. Ustaz Mahathir lajak sikit hari ni nyo. Tak keluar lagi kan? Ada dah kat sini ni. Bercakap tak? Berbunyi tak? Tak, sehingga orang sebelah ni tak dengar apa yang dicakap. Kalau dengar, apa yang dalam hati Mak Ajah tadi tu, minta maaf dengan Abang Haji. Tak kan? Itu menunjukkan kalam ada yang tak bersuara. Bagi mereka, kalam tu bersuara, ada yang tidak. Itu sekadar begitu. Dapat poin tadi? Poinnya begini. Yang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata yang didengar itu apa? Kalam ismi ataupun kalam nafsi. Sifat kalam itulah sifat tu. Kenapa dia dengar? Sebab sifat kalam itu wujudi. Bagi dia, Allah boleh dengar apa yang wujudi, seperti mana Allah boleh melihat. Macam mana cara? Terpulang. Suara tak suara? Tak kira. Ini ada suara tak? Hitam ni ada suara tak? Tak kan? Allah dengar tak? Allah dengar tak? Dengar, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Allah lihat tak hitam? Lihat. Allah dengar tak? Tak, sebab dia tak bersuara. Boleh faham situ? Itulah nanti akan jadi pendapat itu. Baik, itu cukup dulu. Mari kita lihat nafsani qadim, amrun i'tibari, bukan nampak pun amrun i'tibari, tapi qadim, kata-kata yang disediakan sebelum berkata-kata. Ni mudah kita faham ya, tidak berhuruf, tidak bersuara, ni tak ada. Lam yazal mutakallima, sentiasa ada sifat kalam nafsani, sentiasa Allah ada sediakan. Kita pun ada. Kita nak buat apa sekejap lagi? Dah ada kat sini ni. Nak makan ayam, ada dah. Oh, sedap ayam kedai ni. Ini. Tapi kita tak dengar. Tapi ada tak? Maksud kata sifat tu ada tak? Bukan ada wujudi, tapi ada amrun i'tibari. Inilah hujah ke atas Mu'tazilah yang mengatakan kalam mesti ada suara. Dua yang saya sebut tadi. Sudah.
Sekarang masdari berkata-kata, itu hadis amrun i'tibari, bukan sifat tapi perbuatan ataupun thamaratus sifat, kerja sifat kalam ataupun perkata. Kalau nak tambah satu lagi apa Kak Ajah? Kalau nak tambahlah, tuan-tuan dah mengaji dengan saya lama, kalau nak tambah mana tadi? Kalau nak tambah apa kat sini? Satu perbuatan, dua thamaratus sifat, satu lagi ta'alluq boleh tambah. Perkataan ta'alluq tu boleh tambah situ. Ta'alluq tanjizi hadis. Apa maksud tanjizi hadis? Iaitu Allah sudah berkata-kata. Tanjiz kan berkata. Kalau ta'alluq tanjizi qadim, qadim tu layak je. Bolehlah kalau Allah nak berkata-kata, tapi Allah berkata-kata tak. Ini satu qaul yang mengatakan, kan kita belajar itu, qaul yang mengatakan suruhan dengan arahan, suruhan dengan larangan, Allah baru berkata-kata. Maksudnya apabila ada makhluk, sebab makhluk baru ada. Tu yang Allah so, aqimus salah wa atuz zakat, tu namanya tanjizi hadis. Tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat memang Allah sudah ada dah yang itu. Tu namanya tadi tu apanya? Ta'alluq tanjizi qadim. Itu tanjizi qadim. Kalau tanjizi qadim untuk qaul yang mengatakan apa? Untuk yang mengatakan suruhan dengan larangan. Bila ada tanjizi qadim, pendapat ini akan kata ini jadi suluhi. Boleh sangat Allah nak berkata-kata tentang suruhan dan larangan. Tapi kalau yang kata tak, memang sudah ada sejak qadim, tu namanya tanjizi qadim. Boleh ya? Inilah kata ulama, pendapat ini ada berhenti. Allah berbicara ada berhenti. Ada tak, buktinya, bukti yang tadi. Ini lebih mudah untuk orang awam memahaminya. Tapi jumhur kata tak berhenti-henti. Situ kita terima. Sebab itu memang perbahasan ulama. Tapi untuk orang awam macam kita ni, lebih mudah memahami begini. Sebab Allah berbicara lagi tak dengan Nabi dalam Isra' Mi'raj? Dah tak ada kan? Tapi Allah sentiasa ada sifat. Itu yang penting. Yang penting belajar sifat 20 ni, Allah sentiasa berkata ke? Tak ke? Itu tak penting. Yang penting apa? Allah ada sifat. Begitu. Sama juga Allah sentiasa melihat. Itu pun perbahasan. Allah lihat tak kita ketika qadim? Tidak kan Kak Ajah? Kenapa? Betul lah jawapan tu. Syarah sikit je. Kita bukan wujudi, sebab Allah melihat yang wujudi itu maksudnya apa? Yang ada diri. Kita dah ada tak ketika qadim? Kita dah ada tak ketika qadim? Saya nak kata tiada, tiba-tiba Kak Ajah kata ada. Tu yang ghostan balik tadi tu. Kita dah ada tak ketika qadim? Tak ada kan? Nama wujudi tak tu? Tak. Maksudnya sifat basar tu dia mesti wujudi kan? Allah melihat tak kita ketika qadim? Tak. Tapi Allah tahu tak? Sebab kita termasuk dalam jaiz. Tu yang kena mahir sifat, mahir ta'alluq tu. Ketika Allah tak melihat kita ketika qadim, adakah Allah sifatnya lemah? Tidak. Memang ta'alluq lihat itu pada yang wujudi, tapi takkan jatuh sebab Allah tahu tak kita ketika qadim. Waktu tu kita dah ada belum? Sama juga dengan ini. Sama ada Allah bercakap berterusan ataupun berhenti-henti. Itu kita tawakuf, kita berhenti sebab kalam ulama. Yang penting Allah ada sifat. Pasakkan sini. Allah ada sifat nak kata Allah ada sifat berkata-kata tak apa, terpulang boleh cuma kita ambil yang paling tepat, maksudnya yang lebih hampir kepada tepat. Allah ada sifat Allah tidak itu poinnya kita belajar ni. Allah tidak bisu. Perasan tak kalau kitab-kitab lama dulu, Jawi ataupun kitab-kitab Melayu, dia syarah tak yang sedetail ini Kak Azhar? Tidak kan? Cuba tengok kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Apa yang diceritakan kat situ? Allah bersifat dengan sifat kalam. Mustahil Allah full stop.
Tak ada syarah apa-apa. Itu yang penting kita i'tiqad. Adapun apa yang Nabi Musa dengar, apa yang tidak, itu pendetailan ulama sahaja. Jadi tuan-tuan, saya bawa perbincangan ini sebab dah lama mengaji dengan saya, biar kita mengaji yang dikaji oleh orang-orang yang ilmunya rasikh. Jangan ketinggalan bila orang cerita benda ni, saya dah dengar syarah Sa'd Madhi. Apa dia yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW? Kita akan tengok sekejap lagi. Allah bercakap dengan para nabi, malaikat, para nabi. Sekarang Allah bercakap tak dengan para nabi yang kita sebut Nabi Muhammad SAW? Tidak kan? Di sini lebih jelas, ada berhenti. Lafaz, hadis, wujudi, perkataan, lafaz. Ada huruf, ada suara. Ada mula, ada akhir. Perlahan, nyering. Al-Quran yang diturunkan, itu kan dia berhuruf tu. Mana-mana huruf tu, itu makhluk itu tu. Ni kita tak cerita dah ni, bukan cerita, kita tak cerita tentang Allah ni, berkaitan dengan Allah ni, tidak ya. Inilah yang didengar Nabi Musa. Yang tadi saya sebut, yang didengar oleh Nabi Musa bukan ismi tetapi lafzi, mengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam Syarhul Maqasid, Imam Ad-Dawani dalam Tahdzib Al-Kalam. Kenapa? Tapi yang ni penting, menunjukkan ada kalam ismi, ada kalam nafsi. Sungguh saya ni bercakap kan daripada tadi, menunjukkan saya ada sifat perkata tak? Ada kan? Tapi poin penting, Mu'tazilah, Allah menjadikan kalam ini supaya didengar oleh Nabi Musa. Allah jadikan kalam ni dekat pokok. Ada pokok kat situ, Allah jadikan kalam tu kat pokok. Nabi Musa pun dengar kat situ. Tapi bagi Mu'tazilah, semata-mata kalam itu bukan menunjukkan Allah ada sifat kalam. Ada sifat kalam, ma'ani tu. Bagi kita, bagi pendapat ini, pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, pendapat Ad-Dawani, kalam yang berbunyi tu, contoh ya Musa, kalam, tapi tak semestinya dekat pokok. Kalau Mu'tazilah tadi dekat pokok, dekat tempat, tak semestinya. Mungkin begitu. Tapi kalam itu yang berbunyi tadi, bersuara, bukan perkataan Allah, tapi perkataan yang dijadikan oleh Allah. Tolong bezakan ini. Sebab Allah berbicara tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi suara yang keluar tadi itu bukan datang daripada Allah, tapi Allah jadikan ia. Boleh? Ada beza tu. Allah jadikan. Macam mana Allah jadikan? Wallahu a'lam. Yang penting ketika Allah berbicara, tak ada suara, tak ada huruf, tapi Allah jadikan itu. Macam inilah apa khabar. Kalau mungkin saya tak tahu permisalan saya ini tepat ataupun tidak, tapi nak dekatkan fikiran. Ini kita jawab telefon orang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Mak buat apa tu? Tak ada, saja je belajar sifat 20. Mak, Masya Allah. Tu suara siapa tu? Kat telefon tu suara apa? Suara siapa? Suara? Tak, bukan suara mak. Suara apa tu? Suara telefon. Suara mak kat mana? Kodiang. Dekat Kodiang. Itu baru betul the real ways of mak. Ni suara apa ni? Suara telefon. Exactly tak macam mak. Lenggok tu, dia orang Kedah Pak hang siap ke? Lagu tu memang mak sungguh lah. Tak ada lah kata mak bercakap, apa bak keluar kat sini, apa khabar? Tak. Suara begitu kan? Itu sahaja dah exactly. Macam mana kalau Allah jadikan? Tapi bukanlah exactly suara Allah gitu, tak. Tapi Allah jadikan. Begitu terus kan? Tak ada delaynya gelombang wave tu kan? Apa wave gelombang tu kan? Kalau boleh didekatkan maksudnya lah, gitu ya. Contoh saya bagi ni tak ada sebut dalam kitab-kitab fiqh ni, kitab-kitab tauhid tak ada. Ni saya nak bagi permisalan, nak tunjuknya
Kata pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi tadi itu apa yang didengar tu memang suara, tapi bukan suara Allah, tapi suara yang dijadikan oleh yang penting suara tu tadi nak tunjuk Allah ada satu sifat namanya sifat perkata. Kalau Imam Abu kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tak, bukan suara itu. Apa tu tak tahu. Itu sifat tu sendiri. Macam mana Allah buka hijab? Allah buka hijab dengar. Kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Allah buka hijab juga. Tapi buka hijab, tapi dengar suara. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengar juga, tapi bukan suara. Dengar apa? Wallahu alam. Yang penting setiap yang ada boleh didengar. Kaedah itu. Tapi kalau guna kaedah Imam Abu Mansur Al-Maturidi lebih mudah untuk kita cerna, lebih mudah untuk difahami. Dua-dua betul. Yang penting tadi apa kaedah kita? Allah ada sifat kata mustahil Allah boleh di sini ni agak berat sedikit. Boleh tangkap dulu gambar. Apa beza dengan Mu'tazilah tadi? Mu'tazilah kata Allah menjadikan suara itu betul. Tapi dia tak link. Dia sekadar Allah jadikan suara itu kat pokok. Dengar gitu je lah. Bukan menunjukkan Allah ada sifat perkata. Tak. Kalau kita ahlu sunnah, aliran Abu Mansur Al-Maturidi, yang didengar tu suara, ya suara, tetapi bukan suara Allah, tapi suara yang dijadikan oleh Allah. Sama dengan Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah kata dekat pokok, satu lagi tambah. Ini menunjukkan Allah ada sifat perkata. Tu yang sama dengan jumhur tadi tu. Satu je. Yang didengar ni suara yang dijadikan Allah, menunjukkan Allah ada sifat berkata. Yang ini tak bersuara pun, lagu mana Allah buka hijab, didengar, menunjukkan Allah ada sifat berkata. Dia sama kat sini. Sini sama. Mu'tazilahnya yang sama dengan ni tadi, dijadikan tapi tak menunjukkan. Ini dijadikan tapi menunjukkan. Boleh? Baik, 5 minit lagi, maaf. Yang mawjudat itu kata, ni yang tadi juga al-mawjudat, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata yang boleh didengar, yang mubsirat boleh. Yang mubsirat kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ismi, sebab ismi itu kan wujudi. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang didengar saja mesti ada suara. Sebab itu lafzi tadi tu kan suara yang Allah jadikan tadi tu. Gitu. Baik, nanti saya akan sambung perbahasan ini untuk minggu depan. Sebab ada satu lagi. Tangkap ni dulu. Saya advancekan satu slide. Ini. Sudah ya? Baik. Satu lagi slide. Ini saya postponekan minggu depan sebab tak boleh berebut-rebut. Sudah ya? Tapi poin yang kita nak sebut tadi sama je poinnya, tapi ini untuk lebih terperinci lagi. Mohon maaf saya dah pukul 10.23 tadi. Sekarang kita berhenti dan kita akan sambung perbahasan ini minggu depan insya-Allah. Setiap minggu ke pertama dan minggu ketiga masjid kita buat ta'lim, majlis ta'lim yang saya akan baca 3 kitab. Satu kitab tauhid, satu lagi fiqh, satu lagi tasawuf. Kalau ada kesempatan tu datanglah di malam Jumaat ni. Sebab malam Jumaat ni minggu ketiga. Maksudnya malam Jumaat malam Sabtu. Jangan datang Khamis malam Jumaat. Ini maksudnya Jumaat malam Sabtu. Minggu pertama dan kedua insya-Allah minggu lepas kita dah mula baca kitab, baru mula. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut sangat elok. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang tak baca istighfar Rajab, kita baca 10 kali ikut saya ya. Kedua tangan diangkat. Nanti 60 kali khatamkan di rumah. Sebab dia 60 kali pagi, 60 petang. Kalau petang tu tak baca, bawa ke malam. Sama-sama.
Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya ya Karim. Mudah-mudahan kita istiqamah. Apa dia? Oh, dah setuju. Alhamdulillah, kata Kak Hajiah Zuraidah. Saya dulu ada buat cadangan di sini untuk kita daurah kiamat hampir tiba. Dan slide saya pun dah lengkap. Alhamdulillah, Al-Fadhil wa Khairul kita pun dah setuju. Cuma tarikhnya nanti kita akan sebutkannya. Baik.